Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tumpuan utama yang kami sediakan untuk anda. Tingkatkan kesaling hubungan, perkhidmatan bas henti-henti bakal disediakan di Pen Borneo. SESB laksana penyelesaian secara berperingkat. Hari ke kami itu kami cukup gagal bisa diberi peruntukan ke mayuh makanya nandak kalak ngelamat tu. Perkhidmatan bas henti-henti bakal disediakan di sepanjang laluan lebuh raya Pen Borneo menggunakan bas Mara Liner selain bas ekspres di bawah projek Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Menterinya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata ia akan dimulakan dengan projek perintis mulai bulan ini melibatkan kawasan Parlimen Kota Samarahan dan Santubong. Ini beberapa game changer yang telah dicadangkan dan untuk Mara Liner iaitu sebuah anak syarikat di bawah Mara akan dengan segera bukan hanya melakukan kajian kemungkinan tetapi akan melakukan pilot project untuk kepentingan sosial masyarakat keseluruhannya walaupun stage buses ini tidak memberikan keuntungan in term of profitability kepada syarikat tetapi social impact kepada masyarakat tetapi ianya akan dapat ditampung oleh pendapatan bas ekspres ya dan ini merupakan rancangan jangka panjang. Tambahnya, perkhidmatan yang akan menghubungkan Kuching hingga Tawau Sabah itu turut dirancang melintasi sempadan negara Brunei Darussalam. Ya, kita melalui Brunei. Melalui Brunei. Untuk tumpang di Brunei boleh? Itu dari segi operasional itu kita akan masih dalam kajian. Kita akan perincikan nanti ya. Kita akan perincikan. Sarawak ni Pemborneo pun dah siap dah. Ya, hampir 100% tetapi kita mulakan di Sarawak dulu. Ya, dan kita akan mulakan mengikut penjelasan tadi pada bulan ini jugalah sebagai pilot project dahulu ya. Mara Liner. Ya. Destinasi dia mana tu? Mulai daripada Kuching. Beliau berkata demikian semasa sidang media mesyuarat penyelarasan projek-projek Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Negeri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Peruntukan RM2.25 juta yang diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi bagi membaik pulih rumah panjang Enteri Lengkoi di Betong yang berusia hampir 100 tahun pada Ahad dilihat mampu menaikkan status rumah itu ke peringkat lebih tinggi. Selain mengekalkan warisan kaum Dayak di Sarawak, ia kini dapat memberi keselesaan kepada penduduk yang sudah lama menantikannya. Ini termasuk membaik pulih kemudahan asas seperti pendawaian semula sistem bekalan elektrik. Hari ke kami itu kami cukup gagal bisa diberi peruntukan ke mayuh makanya nandak kalak ngelamat tu nyalai belanja ke Besai dengan rumah panjai kami tu nyok nang Siti Harapan ke Besai buat kami itu. Kalau ngari ke kami itu sekali lagi beri Besai terima kasih ngagai perintah Sarawak ngau perintah pusat. Tambahnya, peruntukan tersebut amat diperlukan oleh mereka kerana terdapat banyak kerja-kerja baik pulih yang ingin dilakukan di rumah panjang tersebut. Dan bagi Barisan Tertinggi Sarakup Indu Dayak Sarawak SIDS, Tan Sri Empiang Jabu, sejarah dan warisan rumah panjang ini mampu menjadi daya tarikan kepada pelancong dan para penyelidik. Ini kerana rumah panjang ini masih mengekalkan struktur binaan asal selain mengekalkan budaya asli masyarakat Iban. This 100-year centenary celebration will have very significant meaning, not only to this longhouse, but to Sarawak and Malaysia at large. It will be a very important historical event for our Iban community and more so become tourism-related destination, providing cultural and social anthropological interest to scholars, researchers from Malaysia and from overseas. Beliau berkata demikian semasa Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak 2023 di Betong pada Ahad.
Kerajaan Sarawak menyerahkan geran bernilai 10 juta ringgit bagi membantu meringankan beban kewangan 14 sekolah menengah persendirian Cina di negeri itu. Geran tersebut diserahkan Premier Sarawak Tan Sri Abanjori Tun Openg kepada Temenggong Datuk Vincent Lau Li Ming mewakili Lembaga Pengurusan Persatuan Sekolah Menengah Swasta Cina Bersatu Sarawak pada Isnin. Menurut Datuk Vincent Lau Li Ming, penyerahan geran tersebut adalah bukti layanan samarata Kerajaan Sarawak terhadap pelbagai aliran sekolah di negeri ini serta pengiktirafan terhadap sumbangan pendidikan Cina kepada Sarawak dan negara. Menurut beliau, sekolah persendirian Cina beroperasi dengan sokongan dan kendalian komuniti dengan mengutip yuran secara minima daripada pelajar. Bagaimanapun, kutipan minima yuran sekolah saja tidak mencukupi bagi mengurus perbelanjaan pentadbiran sekolah. Katanya lagi, 10 juta ringgit daripada Kerajaan Sarawak untuk sekolah Cina akan membantu meringankan beban pengurusan sekolah, terutamanya sekolah Cina yang mempunyai bilangan pelajar yang kecil. Vincent berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan cek di Pejabat Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia hari ini. Pembukaan pawagam 10 Star di 3 lokasi iaitu Tawau, Kota Marudu dan Papar mampu mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat negeri itu. Menteri Kewangan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, pembukaan itu juga memberi ruang kepada anak-anak Sabah meningkatkan kemahiran menerusi latihan dalam industri operasi pawagam. Beliau berharap bahawa pengembangan ini akan memotivasikan para pemain industri filem Sabah untuk menghasilkan filem-filem berkualiti tinggi. Terdahulu Masidi menerima kunjungan hormat pengerusi eksekutif Melawar Industrial Group Berhad, Tunku Datuk Yaakob Khaira di pejabatnya di Menara Kinabalu pada Isnin. Semasa kunjungan itu, Tunku Yaakob juga memaklumkan mengenai usaha-usaha Melawar termasuk pembukaan sebuah sekolah menengah antarabangsa di Kota Kinabalu menjelang Januari 2024. Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB berusaha keras bersama semua pihak berkepentingan bagi menyelesaikan masalah bekalan elektrik yang kian membelenggu penduduk di Sabah. Pengerusinya Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, masalah bekalan elektrik di negeri itu sangat besar dan mencabar dan penyelesaiannya diletakkan di bahu banyak pihak. Ia bermula daripada pihak berkepentingan iaitu Kerajaan Persekutuan melalui Tenaga Nasional Berhad TNB, Kerajaan Sabah SESB, Badan Bukan Kerajaan NGO dan masyarakat di peringkat akar umbi. Dalam satu kenyataan, Madius berkata sebagai langkah segera kerajaan negeri telah memperkenalkan inisiatif untuk mengatasi bekalan elektrik di negeri itu, terutamanya di kawasan pantai timur Sabah. Menurut Madius lagi, sebelum ini projek penjanaan kuasa elektrik 300 megawatt menggunakan arang batu di Ladatu yang cuba dijalankan dibatalkan atas tentangan dan desakan hebat oleh pihak NGO sekaligus menyebabkan rizab margin di pantai timur berada pada negatif. Bagaimanapun, perkara itu telah diselesaikan dengan grid timur barat iaitu dari Penampang ke Sandakan. Madius berharap penduduk Sabah dapat bersabar menghadapi isu bekalan elektrik di negeri itu sementara penyelesaiannya diusahakan pihak berwajib. Semua pihak berkuasa tempatan di Sarawak disaran meningkatkan keupayaan literasi digital dalam kalangan kaki tangan dan ahli majlisnya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Penguang Manggil berkata, kemahiran itu perlu memandangkan PBT memainkan peranan penting di peringkat pentadbiran mikro. So this makes a lot of difference. And to our digitalizations, new economy, which I have mentioned earlier on, which is based on green economy and also digital economy. And these two very important components of our economy makes us change the way we think and the way we do our job.
Seterusnya, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing sedia menjelaskan lebih terperinci berhubung kekecohan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada mesyuarat Kabinet Rabu ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zaid Amidi berkata, perbincangan dalaman antara beberapa pihak berkuasa dan ahli Parlimen Bintulu itu sedang dilakukan. Tegasnya isu tersebut seharusnya diselesaikan dengan cara yang baik melalui sistem pentadbiran yang sedia ada. Saya telah mengadakan perbincangan dengan beliau sendiri mengenai perkara itu dan saya akan melakukan beberapa perbincangan juga dengan Menteri Dalam Negeri di mana Jabatan Immigration itu adalah di bawah beliau dan permasalahan yang begini saya fikir boleh diselesaikan dengan cara yang baik melalui sistem pentadbiran yang ada dan hari Rabu nanti kita akan bawa perkara ini ke Kabinet ya, dan sudah pasti beliau akan menjelaskan duduk perkara ini di dalam mesyuarat Kabinet nanti ya. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mesyuarat penyelarasan projek-projek Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Negeri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dan dengan itu, sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat jumpa lagi.